Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Hampa nak suruh perbetul PAS macam mana? PAS bukan untuk dibetulkan, tetapi untuk dimusnahkan. Kalau hampa nak perbetulkan agama, nak selamatkan agama, musnahkan PAS. Selagi dia ada, selagi itulah rakyat Malaysia keliru. Siapa jaga Islam ni? PAS mendakwa dia memperjuangkan Islam, tetapi inci mana bahagian dia perjuang Islam? Kan? Apa tengok? Mereka menang besar di 4 dua negeri. Ada apa-apa yang dia boleh beri kepada agama? Ada apa-apa yang dia boleh tingkatkan, meningkatkan agama semua? Ada kan? Ada ke? Ada. Sebab tu bukan bahagian dia. Hampa nak tegakkan Islam, nak perhebatkan agama Islam, perhebatkan pada diri hampa. Negara kita ada payung agama. Raja-raja sebagai payung agama, agama kita dalam perlembagaan. Habis nak buat perlembagaan apa lagi? Perlembagaan Islam tu yang PAS pakai pun. Tergedu. Habislah hujah. Untuk apa PAS? Bagi tahu PAS untuk apa? Bagi tahu PAS untuk apa? Selain daripada jadi baruah gerakan, PAS untuk apa? Cuba bagi tahu. Bagi tahu. PAS untuk apa? Tak apalah, jawablah. Dalam PAS for all, PAS untuk apa? Bukan takat for all lah, bagi tahu anda kata apa perjuangkan PAS apa semua. Adakah PAS itu payung agama? Tak. Dah ada payung agama. Raja payung agama. PAS tak suka raja. PAS mana suka? Esok kalau hampa ni dengan dia, raja pun dia tak dia ni. Dia tak heran lah. Lala ni pun keluar kenyataan dah. Menghasut rakyat. Mengatakan raja di bawah ulama'. Itulah kerja PASnya. Yang hang marah sangat dekat PAS pasal apa Pak Yuhai tu, aku duk bagi tahu pasal tu, tak dengar ke? Hang tuli ke apa? Awak, otak hang lambat berfungsi je. Aku mana kata aku bubuh tempat-tempat ni, tak ada. Sebab apa? Sebab aku, kewajipan kita sebagai orang Islam menjaga agama kita daripada segala anasir-anasir yang merosakkan agama kita. Habis itu PAS dia. PAS adalah anasir yang merosakkan agama Islam. PAS ni adalah anasir yang merosakkan agama Islam, yang mewujudkan kekeliruan di dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam dan bukan Islam. Kerana dia ni ramai orang keliru. Ramai keliru. Sebab kerana dengan PAS ni. Yang setuju bagi tahu betul PAS mewujudkan kekeliruan. Tu je kerja dia. Esok dia tengok orang tak sup kat dia, dia buat lagi dahsyat. Oi, jangan main-main. Jangan main-main puak-puak ni. Lepas tu jadilah macam Iran. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita boleh bendung lah benda tu. Allah. Lepas ni ulama' duk atas macam Iran lah. Raja pun mereka tumbang. Perdana Menteri apa pun tak pakai hak dia ya. Memanglah dia sibuk cerita orang tu liberal, orang ni liberal sebab dia nak ambil ruang. Nak cerita orang tak betul sebab nak bagi ruang dekat dia. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia penjenayah. PAS ni dia penjenayah agama.
Tetapi dia sibuk cerita, ni jenayah agama. Dia beritahu kan. Pencuri. Padahal dia pun pencuri ya. Tapi nak bagi orang alihkan perhatian kepada orang lain, jadi dia tuduh orang lain liberal. Dia katalah orang lain macam-macam. Dia banyak tuduh-tuduh orang. Sebenarnya cuba tengok, apa saja yang dituduh, yang tu yang dia buat. Siapa perasan? Siapa perasan? Dia tuduh apa, hak tu dia buat. Kan? Baik daripada LGBT, baik daripada jual tanah dekat China, baik daripada curi apa, rasuah, semua. Apa benda dia sebut ni, LGBT ke apa, semua kerja buat yang kita jumpa hak mereka buat. Nampak? Sebab apa? Dia nak tutup yang dia. Dia cerita orang lah. Dia no, belakang duk sapu pelantar. Belakang dia tu duk sapu pelantar. Dia cerita orang. Tapi jelas-jelas hak dia. Yang dia cerita pelantar tu pelantar dia. Astaghfirullahalazim. Kita ni tak mau, kita takut dosa. Tapi aku tak bagi tahu apa. Kan? Apa yang dia cerita pasal orang, itulah kerja buat dia. Astaghfirullahalazim. Lepas satu-satu Allah tunjuk. Sebab apa? Allah tak tutup aib mereka. Mereka sibuk buka aib orang, sibuk nak tuduh aib orang, Allah tunjuk aib mereka. Lepas satu kes. Kena kat mereka. Boleh jadi mereka tak sokong pelangi, tetapi mereka tu pelangi. Allah Akbar. Bawa bertobat. Faham tak? Bawa bertobat. Na'udzubillah. Saya minta maaf lah. Sebab saya cakap benda yang korang nampak, saya nampak. Saya tak cakap mereka cerita tuduh-tuduh tak. Saya cerita yang hampa nampak, saya nampak. Dan ajak pergi solat. Nak. Dia sibuk cerita orang pelangi pun semua. Dia cerita tu tentang dia. Minta Allah lindunglah kita ni. Na'udzubillah. Sebab tu jangan buat kenyataan pelik-pelik. Bila Allah tak tutup aib kita, dah kena. Minta Allah lindung. Kita jangan duk aibkan orang, duk fitnah orang lebih kurang. Jangan macam tu. Bawa sedap lah hidup kita ni. Kita menumpang sementara di bumi Allah ni. Betul kan? Betul. Boleh insaf dah start malam ni? Boleh? Jangan amalan khazaf. Jangan buat amalan khazaf. Ya Allah. Mudah-mudahan malam ni kalau hampa ada sikit malu, insya-Allah. Betul Pak Yus? PAH tetap terbaik, teguh bersama PAH. Iyalah. Kan? Jangan buat khazaf. Tengok. Aib benda yang sama. Cerita pelantar hampa juga, bukan cerita pelantar orang lain. Allah, berapa kali saya kata jangan, na'udzubillah. Kesian Daniel. Daniel kata kat siapa tu? Kat PAH ke? Jadi tak ada fungsi untuk agama
Kalau setakat fungsi yang ada tu kita pun buat. Tak payah tunggu PAS buat lah. Persendirian fungsi tu pun, fungsi tu persendirian duk buat dah. Mana-mana negeri, seluruh negara buat. Kau setakat yang PAS duk buat sekarang lah. Itu pun fungsi tu bukan daripada hasil kerja tangan dia. Boleh tu. PAS tak bina masjid. PAS tak bina masjid. Masjid-masjid dalam negara ni, segala prasarana Islam, untuk Islam pun semua, PAS tak buat. UMNO dah buat semua dah. Dah kalau UMNO buat semua pun PAS tak tambah pun. Dia tak tambah pun. Tak ada apa benda pun dia tambah. Tak. Dia nak tambah buat apa? Dia bukan nak buat apa-apa untuk agama. Hari ni Wahabi, Syiah, kelang kabut dalam Malaysia, ada fungsi PAS? Tak ada pun. Tak ada fungsi pun. Wahabi bermaharajalela, ada PAS, ada buat apa-apa fungsi? Tak ada juga. Habis apa dia PAS buat untuk Islam ni? Apa dia yang PAS buat untuk Islam ni? Tak ada. Maknanya tak ada apa kan? Tak ada. Habis yang mereka duk jihad ni, jihad menentang apa? Jihad untuk para tokong mereka, untuk beri jawatan, untuk jadikan tokong kawasan-kawasan yang mereka menang. Tak lebih daripada tu. Itu sajalah. Macam mana? Terimalah hakikat. Itulah saya kata. Mudah-mudahan kita tak jadi macam mereka. Kita doakan supaya kita tak jadi macam mereka. Okey? Terima kasih follow Saiful. Jadi yang tu lah mereka boleh pun zahirkan rasa tak puas hati. Tapi ada ilmiah? Tak ada juga. Orang ni tak suka nak mengaibkan orang. Itu kegemaran mereka. Perjalanan ini terasa Dengarkan. Mudah-mudahan kau insaf dengar lagu ni. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh.
kencang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menambah kering rerumputan. Perjalanan ini seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya. Ni awak ni mengamuk sakan ni pasal apa? Terima kasih Zakwa, thank you. Upkan ranking saya. Yang nak bagi tu bagi love tu dengan gelang deh. Dia boleh up ranking katanya. Algorithm tak drop macam sekarang ni. Dia tak drop. Bagus ha. Tumpang dengar lagu boleh. Ku kabarkan tapi abaikan. Terima kasih Zabah, thank you bagi gelang, terima kasih. Semoga dimudahkan urusan, murahkan rezeki. Terima kasih. matahari. Allah Akbar. Tetapi semua diam. Dia pun marah pasal apa? Tinggal aku sendiri. Sebab tidak ada hujah untuk dia orang bagi kat sini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Itu tanda Tuhan murka melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan. Tak payahlah kita nak tahan-tahan kampah tu, nak selamat-selamatkan PAS tu. Sebenarnya PAS tu perlu destroy, kita perlu hancurkan PAS. InsyaAllah mencari keberkatan Allah. Lagu mantap Pak Yus kan? Ini terima kasih ini. Dengar suara Pak Yus okey? Okey, mic Pak Yus okey Koyak 200% Pak Yus, mantap. Kawan coba dengar apa jawabnya. Masih sekali kita layan DJ ya. Ketika Macam Mokhtar dia tak tahan tu. mengapa ayah ibunya telah Islam pasti menang. Allahu Akbar. Saya setuju tak Ayam Brand? ditelan bencana tanah ini. Ayam Brand dah tukar ni. Sampainya di laut, ku Salam PAS Libra. semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada Mata berair tu. tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, tempatku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Itu tanda Tuhan murka melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Papa Non kaki kencing. Dia kata Papa Non kaki kencing. Izzat. Terima kasih Izzat, terima kasih. Semoga dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Alhamdulillah. Lain tak pasti yang pasti mati. Lain tak tentu yang tentu pergi. Macam-macam Yus lembu makan rumput lah apalah. Itu je hujah yang kau orang ada. Sian. Dengar ni. Di pantai ombak, Bagi ketenangan sikit kat abang. berbuih putih, Walaupun hari-hari murahan. berlalu
Terima kasih Kak Yung. Ada Kak Yung malam ni. Kawan okey? Nasyid ni okey? Di suatu hari ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi jauh. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Di pondok kecil, di pantai Wan, betul Wan. berbuih putih, beralun-alun. Di pondok kecil, Pondok kecil, tajuk pondok kecil. berbuih putih, beralun-alun. Diam-diamlah sayang, jangan menangis. Doakan ayah, semoga diterima. Diam adikku sayang, jangan menangis. Andai ayah gugur, doakan dia syahid. Di pondok kecil, di pantai. Mereka boleh-boleh tak boleh terima loh. Diorang tak boleh go. Cannot go dengan Pak Yu pasal apa ni? Beralun-alun. Bulan purnama, setan apa Pak Yu sebelah ni teruk sangat? Apa yang teruknya? Dekat siapa yang ada setan? Siapa yang ikut setan? Pak Yu dah bagi tahu dah kan? Takkan itu hujah yang kau ada? Siapa jadi pengikut setan lah ni? Cuba bersedak-sedak. Siapa setan bisunya? Pak Yus ni tak mau jadi setan bisu, sebab tu Pak Yus bercakap. Pak Yus elok je tu. Tak ada benda pun. Pakai kepiah, dengar nasyid. Pergi dulu. Nampak tak? Itu je lah. Hampa duk ikut ulama' su' tu. Lagu mana? Hei, apa nak jadi ni kat hampa ni? Sampai bila hampa nak sedak ni? Kembalilah ke pangkal jalan, wahai saudara-saudaraku di dalam PAS. Kembalilah kalian ke pangkal jalan. Nah? Kembalilah ke pangkal jalan, insya-Allah. Allah Maha Pengampun. Nah? Apa yang susah sangat? Allah tu Maha Pengampun. Allah tu Maha Penyayang. Macam mana lagi Pak Yu nak bagi tahu kat korang ni? Pasal apa kita tak perlu sedarkan kita orang? Sedangkan itu tanggungjawab kita sesama Islam, betul? Tanggungjawab kita sesama Islam. InsyaAllah. Kembalilah ke pangkal jalan. Rezeki saya dilahirkan di dalam PAS. Kalau tak, orang ni tak tahu apa ada dalam PAS. Berbunga cintaku, Rezekilah saya ni dilahirkan di dalam PAS. kenangan, biarpun telah Ada sebab kenapa Allah lahirkan saya di dalam PAS. kuntum Dan memang patut saya buat apa yang saya buat sekarang. Syukur Alhamdulillah. masih Daripada Gagak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pedih menikam jiwa, Apa yang susah sangat hampa nak terima kebenaran ni? tak terwujud kini penyakit. Asyik-asyik PAS, bosan dah memang dengan Pak Yus ni. Dalam live Pak Yus ni PAS je. Bukan ku Kita kena tolak PAS ni. Kalau tidak kita terus sesat. memulih kenangan,
Na'udzubillah. Kasih Waalaikumsalam, Said Su. kita semai ketandusan. Mengapa terjadi perpisahan kala aku memerlukan secepis rindu menghiaskan mata. Hidup korang akan lebih bermakna bila hampa dah tidak serabut dengan pah ni serabut, pati serabut abang hampa. Dosahlah duk jadi serabut dengan pah. Keduga Kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. satu hari ada sinar sang surya menerangi. Tiada guna ku tangis ratapi perpisahan yang Dia kata, Bulan Purnama kata, ingat orang perantaran dengan iblis Pak Yus ni. Dia kata macam tu. Tapi dia tak ada hujah untuk membela Islam yang kononnya dia bawa tadi. Mana ilmiah dia? Ilmiah dia mana dia bawa hujah ilmiah? Kan Pak Yus bagi tahu, Pak Yus tak pernah nak usik-usik PKR ke, UMNO ke, Bersatu ke. Pak Yus cakap tentang PAS saja. Sebab PAS ni membawa kerosakan di dalam agama. Itu sebabnya. Bermakna menentang PAS ni bukan tanggungjawab saya seorang. Menentang PAS ni bukan tanggungjawab PKR sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Menentang PAS ni bukan tanggungjawab amanah saja. Semua rakyat Malaysia yang beragama Islam perlu menentang PAS. Sebab ia melibatkan agama kita. kisah lama. Dia mengancam agama kita. Takkan hampa boleh tengok suka-suka biar macam tu je PAS mendunggang agama kita dengan macam tu saja. Mengapa terjadi perpisahan? Jadi sebab itulah saya bagi tahu tanggungjawab ni bukan tanggungjawab saya seorang. Secepis rindu menghias Tanggungjawab ni bukan tanggungjawab saya seorang, tanggungjawab semua orang Islam. PAS ni perlu ditentang oleh semua orang-orang Islam. berawati kedua. Tak kira lah di dalam negara, luar negara, seluruh dunia mesti menentang PAS. Ada sinar sang surya Hampa tak boleh buat sewenang-wenangnya. Dulu hampa buat lebih kurang sebab dia tak besar. Sepatutnya sebelum dia besar tu hampa dah kena menegakkan kebenaran. ratapi perpisahan. Bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran. Nampak dia orang dah besar sekarang ni. Baru kelang kabut. Rezeki Allah Ta'ala sedarkan Pak Yus. Sebab hampa dulu tak bantu sedarkan Pak Yus dulu dalam PAS. UMNO dulu tak sedarkan Pak Yus di dalam PAS dulu. Rezeki Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala menyedarkan saya. Darah lukaku Walaupun tanpa UMNO, tanpa PKR. Syukur Alhamdulillah. bulan cinta terwujud kini. Pertandingan Ratu Naga perlu ditentang. Menyapalah diri Kan? Nampak tak? Waktu dia kena belasah, dia sibuk ada cerita bab tu, bab ni kan. Pak Yus teruskan perjuangan Pak Yus. Berjuang menempa susah, menanggung derita, menungkah fitnah. Itulah gelombang hidup samudra duka, seorang mujahid memburu syahid. Dibuang dia berkelana, di penjara dia uzlah dibunuh syahid. Namun di jiwa tetap membara menuju cita, membara demi Allah dan Rasulnya. Berjuang tak pernah senang,
Ombak derita tiada henti, tenang tegang silih berganti. Inilah sunnah orang berjuang, malamnya bagai rahib merintis sayu, diiringi dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, meluang keringat, meluang tenaga. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua pasti terjadi, tunggulah syahid atau menang. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Alah mengaku lagu PAS, tak tahu malu. PAS semua celuk ambil lagu orang mengaku hak dia. Tenang tegang silih berganti, inilah sunnah orang berjuang, malamnya bagai rahim merintis sayu, diiring serta air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, meluap keringat, meluap tenaga. Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Antara dua pasti terjadi, tunggulah syahid atau menang. Bila kau meminta diri, Kembalikan duit kami daripada sedia gagah. tak mungkin dapat Dia kata geng setan memang selalu kena cemuh. Memang lah. kemampuanku. Boleh dia hina ulama'. Puih! Hati ini sukar menerima. Cakaplah hina dia orang. Hina ulama'. Klaim nampak. Aku tak berdaya untuk memutus jalinan cinta. Harus kau akui, Cakap tu bagi jelas. Bukan kau ajak. Cakap tu bagi jelas. bagi bukan kehendakku. Saya tak kata kat ulama'. Saya kata kat dia orang. Beri perasaan bila sendirian. Semakin ku rasa diterlampaui rinduan sayang. Bersungguh-sungguh di dalam penceritaan Abu Rayyan. Teringat zaman kanak-kanak di sekolah, kawan-kawan yang harap jawatan, tiba-tiba tak dapat. Hina orang yang tak dapat jawatan. Sayang, Hina orang yang dapat jawatan. Itulah penceritaan daripada Abu Rayyan. Begitu bersungguh-sungguh dalam penceritaan, mendapat pengakuan daripada budak bulat. Betul tu. Itu dia bulan purnama denganmu, level mangkuk tandas, dia kata. Memelah. Kita kata kau jangan duk klaim-klaim lebih kurang, cakap bagi jelas. Aku kata kat dia orang, aku tak kata kat ulama'. Oh, sedap sikit. J kata bila hati hitam. Ada ustaz ni dalam ni. Ada ustaz di dalam ni.
Sebab live Pak Yus ni jarang dikunjungi oleh ustaz-ustaz. Secantik bahasamu, ku gubah lalu menjadi lagu. Tidak Santai ya Bel. paras, wajahmu itu menjadi rindu. Andainya bulan retak 1000, bayangmu ada di mana-mana. Jika kaca berderai, luka tertusuk seluruh jiwa. Kita pun diibaratkan kasih suci yang bahagia. Aku turut merasakan mahligai jadinya Siapa dia tak handsome? bersamamu. Siapa dia yang tak handsome? Bersama dan kaulah selamanya. Riwayat yang menghikayat cinta. Kasih jangan biarkan kata yang nista membakar kita. Kata janji bukan ukuran, hanya sejati. Hang tengok hadiah wang, hang ambil gambar dia muda sampai lah. Tengok siapa yang handsome. Aku di hatimu demi cinta. Pasal hang sebut pasal handsome. Hang ambil gambar hadiah wang, ambil gambar aku, tengok siapa handsome. Hantar sebelah. Kalau hang tak saja aku letak saja. Kau lagi kau angkat gambar dia lagi. Kau di hatiku dan ku sama. Dah kita tengok siapa handsome, kita suruh depa undi tengok aku handsome ke hadiah wang handsome. Nak berani? Kalau mak bagi tahu nak, kalau nak bagi tahu nak. Un, tulis tu kata nak. Mai kita buat tengok siapa dia yang paling handsome. Antara aku dengan hadiah wang siapa handsome? Buat bagi tahu kalau nak aku kita buat. Berseri pun tak ada, jangan kata tak handsome, seri jauh lagi lah. Mai kita tengok. Mai kita book tengok. Andainya bulan retak 1000, bayangmu Ada di mana-mana. jika kaca berderai, luka tertusuk seluruh jiwa. Kita pun diibaratkan kasih Guys, tolong bagi tahu Ustaz, aku dengan hadiah wang ni siapa paling yang handsome ni? Depa sibuk kata aku tak handsome. turut merasakan Kalau handsome tu menjadi ukuran, dah tentu aku lebih handsome. jadi nyata bersama. Baiklah lagu dan Bayus. Kata janji bukan ukuran, hanya sejati dalam diri. Kuburkan aku di hatimu demi cinta sebelum mati. Bayus lah handsome, nampak tak? Ya Allah ya Rasulullah. Macam Dalam tidur, dalam terjaga, ku ucap okey, saya nak tahu, saya nak tanya hampa. Okey. Saya nak tanya hampa. Ni dekat hampa yang un-un ni lah. Apa motif hampa masuk live aku ni? Aku buat live ni, aku bukan buat live nak cerita pasal hampa. Aku buat cerita pasal benda lain. Tapi hampa duk pancing-pancing aku ni. Nak cakap pasal ni, apa motif hampa? Hampa tak puas hati ke? Sebab aku ni tidak bersetuju dengan PAS. Otak tertinggal tu walaun.
Lepas tu hampa kata, aku kata kat hampa, hampa masuk live aku ni, hampa provok nak suruh cakap pasal ni, aku tak mau. Tapi disebabkan hampa minta, dia bunyi jugalah. 100 ya, dah dapat 100 ya. Aku pun tak ambil lagi 100 ni. Aku dapat tak 100 tu? Aku boleh dapat tak? Orang macam aku dapat tak? Andainya dapatlah. Nak bagi gift tadi tak jadilah. Lantak hang ada aku heran. Nak bagi gift, nak bagi kan, masuk live aku pun free, nak bagi gift kan. Tak? Andainya kamu semua dah koyak, wajahku ada di mana-mana. Andai pas datang aku pada diriku menjadi dusta, kau telah mendustai diriku, tak mampu menipu aku lagi. Pergi berambus pati, pas yang berbulu dah macam hantu. Pati yang kedekut, kutip derma, buat macam untuk hak sendiri. Tipu di dalam perjuangan, kononnya demi Islam. Konon demi Islam, perjuangan Islam. Lalah belah tok kong. Belah jenuh belah. Jenuh lah nak belah tok kong pah. Jenuh nak belah tok kong woi. Hampa duduk dalam pah tu jenuh belah tok kong. Tok kong pah lah ni. Dia makan besar. Jenuh belah tok kong lah. Guru. Jenuh belah lah tok kong. Hampa derma kat pondok lagi bagus. Derma kat madrasah ke lagi bagus daripada apa-apa habis duit dekat PAS. Scammer agama. Tu scammer besar-besaran tu. Steady lah, tak kena apa pun. Ya Allah. Tak boleh kata apa dah. Tapi kebanyakan madrasah support PAS Pak Yus tak. Oh tidak. Nampaknya kamu masih jahil. Kamu tak tahu apa-apa. Banyak pondok-pondok madrasah menolak PAS. Itu lumrah bagi insan yang bernafas. Banyak pondok-pondok dan madrasah menolak PAS. Kehangatannya mengajar. Malah PAS menzalimi pondok-pondok tersebut pula bila tak sokong mereka. Sudah aku rasakan berseri dengan cinta yang kau Siapa yang tahu hal ni? sebutkan padaku. Mereka berselindung di sebalik agama. Hari ini makin kita mengejar dewasa. Lautan di hadapan menanti. Rintangan pasti Nampak? akan Ramai orang tahu. Pondok-pondok dan madrasah hanya segelintir, iaitu daripada ejen-ejen PAS sahaja yang menyokong PAS. kehangatannya mengajar. Hanya pondok-pondok daripada ejen-ejen PAS sahaja yang menyokong PAS. Mereka tidak dapat sokongan daripada pondok-pondok yang sebenar. Dengan cinta yang kau sebut-sebutkan.
Lepas tu beringat lah hak mana pondok-pondok hari tu kata kita ni musuh Allah tu. Kita ni musuh Allah tu beringat lah no. Yang mana pondok-pondok yang kata madrasah yang kata kita musuh Allah tu hampa mau beringat. Sebab duit kita tu dia tak kata duit musuh Allah, dia ambil duit kita. Tapi bila time mengundi dia kata kita musuh Allah. Na'udzubillah. Bagai salju dingin, sentuhan cintamu, padamlah kepanasan dalam bara kecewa. Engkau salju dingin, penawar lukaku yang ditinggalkan pergi dalam pada bercinta. Lama resah bunga layu di jambangnya, harapanku gugur bagai debu yang hina. Serasa tidak bersua, serasa bertujuan, dapat dirimu melawan dadaku. Ini satu lagi kejahilan. Waktu dia Pasang Al-Quran ni hang kena jaga adab, hang tak boleh bersembang. Kalau dia pun nak tunjuk kita tu warak, janganlah dia tunjuk bodoh kita tu. Bila hang pasal Quran mana boleh sembang, kena dengar. Apa dia yang buka-buka kedai makan kau, buka apa kau duk pasang ayat Quran tu, pasanglah selawat, tak apalah. Boleh bercakap, ni mana Quran duk bunyi, lepas tu hang duk bersembang. Itu adab bila dengar orang baca Quran. Ni kalau nak tunjuk alim pun jangan tunjuk bodoh. di musim kemarau, ku peluk Itu nama dia walaun. ingin ku dapat bahagia. Walaun memang bodoh. Nak menunjuk-nunjuk konon kita tu apa ni dengan agama, padahal jahil. Jahil murakkab memanggil. Tu panggil jahil murakkab. Bukan jahil saja-saja. Bodoh. Zim Kenzo Zim Kenzo. Nampak sangat jenis tak dengar orang baca Quran. Ini dikatakan puak-puak pelampau, guys. Aku sayang, Puak-puak pelampau daripada PAS. satu cinta di musim kemarau, ku peluk bagai sutra untuk bangun semula. Kau satu cinta Sengap dia dah, hilang dah. kemarau, Sengap. ku peluk bagai sutra, ingin ku dapat. Hadi kata kita perlu orang muda yang jahil. Hak tua pun jahil pun berlambak . Sia-sia mengaji. Bila mai time dia tua, dia jadi taksub. Bila dia taksub, benda betul dia tak terima.
Itu masalah dia. Masa muda jahil, bila tua tak suk. Dengar kebenaran tak boleh nak terima, susah nak terima. Jadi habuan. Itukah dia kekasih yang pernah berjanji memberi cinta untukmu sepenuh hati? Ia akan menyesal suatu hari nanti apabila ia mengetahui kekasihnya ini ingin kembali. Tahukah engkau dia tak sepadan denganmu walau beribu bisik janji ia merayu. Kekasihmu ini terlalu ingin kembali semenjak ia mengetahui kekasihmu itu membuat kau bersedih. Kelia Bayus, kelia. Kekasihmu ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya hanya untuk menyayangimu, hanya untuk bercinta lagi. Andai engkau berduka, aku yang pertama di sisi. Andai engkau bahagia, aku kan terus berdoa semoga suatu masa pintu hatimu kan terbuka dan kita akan kembali bercinta lagi. Aku akan kembali walau Dia pun ada cerita Tanjung Rambutan apa, tapi dia baru masuk dalam live ni ya. Live Tanjung Rambutan ni dia masuk. kekasihmu hingga ke akhir. Tak apalah Pak Yus, kita tegak selagi boleh. Saya sekarang ni dah tak tegak lagi dah. Zaman tegak dah selesai. Lah zaman kita pertahankan hak kita. Setuju? Kita pertahankan akidah kita, hak kita. Kita dah tegak-tegak dah. Kita pertahankan hak kita. Kekasihmu ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya hanya untuk menyayangimu, hanya untuk bercinta lagi. Andai engkau berduka, aku yang pertama di sisi. Andai engkau bahagia, aku kan terus berdoa semoga suatu masa pintu hatimu kan terbuka dan kita akan kembali bercinta lagi. Aku akan kembali walau jalan berliku karena ku kekasihmu hingga ke akhir hayat. Itukah dia kekasih yang pernah berjanji memberi cinta untukmu sepenuh hati? Ia akan menyesal suatu hari nanti apabila ia mengetahui kekasihmu ini ingin kembali. Yeay!
Tiba-tiba je Lan Bulu keluar. Berbulu ke? Lan Bulu, kau berbulu ke? Thank you, follow. Alangkah hancur dan berkecahnya hatiku Terima kasih yang DM. dengar berita perkahwinan. Yang PM Pak Yus. Gementar hatiku, diam tak terkata, menahan sebabnya di dada. Tahukah engkau sesungguhnya hati ini masih lagi menyayangi dan merinduimu, dan belum pun sempat ku Oi. membalut luka, kau menambahkan lagi kelukaan ini sampai hatimu. Thank you, Sanusi, follow. Thank you. Setelah kian lama terpisah, ku harap akan bertemu lagi. Puaslah aku menunggumu, namun kau masih membisu. Rupanya engkau sudah pun ada pengganti diriku. Patutlah kau tak pedulikanku. Oh, berderai air mataku mengiringi hari persandinganmu. Walaupun pahit kenyataan ini, terpaksa aku hadapi. Kenangan lalu terimbas kembali, terhiris hatiku. Setelah kian lama terpisah, ku harap akan bertemu lagi. Puaslah aku menunggumu, namun IDK, kau masih IDK patut ambil Pak Yus jadi tuan penasihat. Rupanya engkau sudah pun ada pengganti diriku. What is this? This is my radio, Pak Yus di RT Melayu. Pedulikanku, oh, berderai air mataku Baru balik Tok Kong ke tu? Soalan. bersandingan. Difahamkan dia menjual produk menipu. Walaupun pahit kenyataan ini, terpaksa aku. Pis, Majapahit, kalau ya pun nak taksub, Pis. Kalau ya pun taksub, Pis. Jangan teruk sampai tera tu loh. Kembali terhiris hati. Ini Islamic no music. Islam no music. In Islam no music. Mampu Terhiris hatiku. tapi gaji tak boleh 25% lah. Komand-komand pun 90% lah. I don't understand what you talking about. I don't understand what you're talking about. About the gaji, about the percent, 25%, 90%. Ayus hati emas. Nasib.
Pak Yus bagi naik lagu apa naik-naik. Haruskah terus melayani perasaan meskipun Ya betul, daripada Firdaus Long. Islam datang bukan dari PAS. PAS hanya merosakkan Islam sahaja. padamu, haruskah aku teruskan kerana UMNO pun tak nak Pak Yus. Apa ada masalah? sudah Apa ada masalah? Yang penting aku tetap menentang PAS. berartinya. Apakah What music you man? Thank you Yusuf Senik. Terima kasih, terima kasih. cinta yang dulu mekar berbunga Antara lagu yang mengenangkan kita harus tiada bermaya. masa-masa lalu. Dengan cinta yang dulu mekar mewangi, kini layu di pusara bumi. Tidak mungkin kembang langit dan berseri. Betul Kimi. Pak Yus dah pencen dah. Pak Yus tak sembang politik dah. Pagi tadi Pak Yus dengan Allah Mesti Rahmat dengan Mak Lin, Roslin. Pak Yus dengan Roslin tadi kami sama-sama berbincang yang kita ni nak fokus pada bisnes kita. Sudah Kami nak fokus pada bisnes. Pak Yus pun tak mau lah lama-lama macam Mak Lin. Rugi. berakhirnya percintaan. Betul tak guys? Lama-lama dekat Wahab Jekom kerajaan boleh bayar tinggi. Takkan jadi penasihat ADK kerajaan Syed kerajaan. Hak tak jadi dia bagi. Hak barang jadi dia mana nak bagi. Rugi ya. Dengan cinta yang dulu Sebab tu nak buat apa-apa tak payah duk harap kerajaan. Nak buat ya. Benda jadi hang buat jadi ya sudah. Mereka tak mau paperwork buat gerak-gerak. Biar 40 tahun pakai paperwork yang sama. Dana. Kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara kita, kita sayangkan negara kita, kita tidak mahu negara kita bazirkan duit ikut dan macam tu ya. mekar berbunga. Yang duduk kat atas tu dia buat ajar cara dia. Macam dia. Tiada bermaya. Dengan cinta yang dulu Okey, kepada individu-individu, staff-staff apa semua yang ada tu, kita kena ada kesedaran sendiri. Kadang-kadang mereka tak bagi kita ganggu mereka punya kertas kerja mereka. Biarkan mereka. Yang penting kita selamatkan rakyat Malaysia daripada masalah dadah. berseri. Banyak dapat duit buat kerja Pak Yus mestilah. Takkan kita nak buat tak ada apa. Okey, bulan purnama. Nak harap hampa bagi kat aku duit. Mujok tak letak subscribe dah bila nak komen. Bila cinta didusta, hati mula gelisah, hilang kekasih hati. Daripada sandiwaran dunia kata apalah nilai duit sangat dia dibanding dengan nilai dengan merawat anak bangsa. Kerajaan perlu buat kerjasama dengan Pak Yus. Ini dimilik orang, cinta yang I don't believe. kan Kalau tanya Pak Yus I don't believe. terpaksa mengalah.
Mengapa menyintai Sehingga government datang kata lah, Pak Yus, kami ada kes nak bagi 100 kes untuk Pak Yus. Boleh tak Pak Yus bantu kami untuk handle 100 kes yang pertama ni? Ataupun Pak Yus, Pak Yus boleh handle ke 1000 kes masalah dadah yang ada ni? paling tak ada Jika government main macam tu dekat Pak Yus, yes, masa tu government dah berubah. orang yang ditinggalkan tersiksa sayu. Sebab Pak Yus tak suka banyak cakap. Pak Yus kata, nak buat terus, jangan banyak cakap. Kan? Setuju? Boleh? Pak Yus kena gandakan usaha membodek pembek. Untuk apa nak bodek? Minta maaf, bila kita membodek, kita perlu mengorbankan sesuatu. Sedangkan kita nak memberi sesuatu. Kenapa kita nak korbankan sesuatu untuk dapatkan sesuatu? Kerajaan sekarang ni dalam masalah dadah, kerajaan menanggung ada lebih 3 juta rakyat Malaysia terlibat dengan dadah. Berbilion kerajaan keluarkan duit untuk program pemulihan. Berbilion untuk setahun. Kenapa perlu Pak Yus nak bodek-bodek? Minta maaf kalau korang tak selesa dengan Pak Yus. Mengerti siksanya perpisahan hanyalah ditemani. Yang mana rasa confident dengan Pak Yus, tak payah tunggu kerajaan. Korang pun dah memadai lah. Korang pun dah memadai lah. Apa yang kau merepek bulan purnama? Mengapa meminta andainya tak setia? Tak usahlah bercinta jika hanya berpura. Bila hati dah jemu mula berpaling tada, tak pernah dipikirkan. Boleh jadi bulan purnama tak tahu nak fikir macam mana aku nak fikir Pak Yus ni. Apa hal dia ni? Dia tak boleh terima yang sebenarnya PAS tu memang tak betul pun. Dia sibuk dengan denang kesumat lah. Dia sibuk dengan jawatan lah. Dia sibuk dengan kebendaan keduniaan untuk menegakkan agama. Untuk membela agama ni perlukan ada kebendaan dan keduniaan. Itu masalah bulan purnama sekarang. Kenapa PAS ditentang? Sebab PAS tu adalah skamer agama. Saya lepas dengar kejayaan 90% rawatan terus 90% marah saya pada Pak Yus hilang ni. Mau tahu. Macam ni contoh sandiwara. Dia kena lagi best bila sandiwara sendiri yang mengalami. Contohnya awak ada saudara ataupun siapa-siapa yang awak kenal untuk bantu dia pulih. DM Pak Yus. Dan kita boleh uruskan. Dan benda ni bukan susah pun. Tak susah pun. Kalau tengok dekat pemulihan dadah di RT Melayu ni adalah YouTube. Okay? Ni adalah YouTube. Okay, pemulihan dadah di RT Melayu ni. Pergi tengok sana. Ada lebih 600 video yang Pak Yus sediakan untuk kawan buat rujukan. Mereka-mereka yang ambil treatment dengan DRT, mereka-mereka yang berkongsi dengan pengalaman mereka. So dekat situ kita boleh insaf, boleh nampak apa yang kita buat. Jelas. Masuk mahkamah apa aku menang, jangan main-main tu. Jangan main-main, masuk mahkamah boleh menang.
Kalau kata panggil penagih masuk mahkamah, Pak Yu kata, Yang Arif, Tuan Magistrate Yang Arif, datangkan saya 10 orang penagih dadah sekarang untuk saya buktikan mereka boleh berhenti menagih bermula pada hari ini. Relakan cinta Ada berani. bakal jiwa yang begini. Kau curahkan rasa hanya di lautan api. Di dalam mahkamah ni juga saya buat. Kerana pahit manis aku rindu, hingga ku diasyikkan sejuta mimpi. Sebuah merdeka. Sebab tu masa dalam video-video Pak Yus dia berkata apa? Tanya kenapa Pak Yus claim DRT Melayu program pemulihan dadah nombor 1 terbaik Malaysia. Korang nilai sendirilah. Ada lagi ke yang boleh capai macam tu? Ada lagi ke yang lain yang boleh capai macam tu? Santai-santai macam ni, DJ macam ni. Kau di mana jua? Ni sebab Pak Yus lapak ni. Kalau tidak Pak Yus call customer dah ni, call klien dah ni. Ni aku lapak, tak ada mood nak call lah. Tunggu makan dululah. Tapi hentian ini Terima kasih kepada Sandiwara kerana cakna tentang DRT. Terima kasih. Saya nak Tuan Sandiwara lebih banyak lagi menanyakan tentang isu drug, pemulihan dadah, insya-Allah. Makan dulu Pak Yus tu pula. Nak makan kena turun lah, nak masuk kereta lah, jalan lah, duduk. Tu pula kalau aku duduk makan kat kedai sekali, kalau tak jumpa orang tak apa, kalau jumpa orang dah pakai tak main live dah aku. Kalau terjumpa lah orang hak kenal sekali, bersembang pula dekat situ. pahit manis aku rindu. Kalau kau mana? Order lah. Aku tak apa reti nak order online ni. Order kopi ni pun dah besar rahmat dah. Nak pakai lalamu bagailah apa kan. Terima kasih kepada, saya sukalah dengan tu Sandiwara Dunia. Memang pada awal tadi betul dia rasa macam fed up juga dia ni pahal dia ni. Kerajaan 40 tahun dah nak handle masalah dadah tak settle. ADK habis duit berbilion 1 tahun. Tiba-tiba Pak Yus buat macam tu ya. Ini rezeki kita sebenarnya. Rezeki kita semua. Rezekilah Pak Yus tak jadikan DRT ni international. Andai kata international tak kurang 5,000 USD. Cerita di USD lah. Kan? 5,000 USD tak kurang. InsyaAllah. Sayang Pak Yus. Yang korang nak tunggu apa lagi? Saudara-saudara ada kat rumah tu yang ada masalah drug tu, kesianlah kat dia. Tolonglah dia, bantu dia. Keluar daripada belenggu dadah ni. Usaha kita baik, kita sokong politik sampai tahap mana pun tak boleh pergi lah politik sembang ya. Hakikat dia, aku dah jumpa dah lah dengan KDN ke orang lah. Dia pun macam buang masa kan, buang masa Semua kaki politik tetap politiknya. Dia tak akan fikirlah untuk apa yang boleh dibagikan masyarakat. Mereka fikir macam mana nak angkat pemimpin mereka tu terus memerintah. Itu yang mereka nak. Hal lain mereka tak mau ambil tahu lah. Apa jadi dekat masyarakat. Sebenarnya tujuan politik ni untuk membantu rakyat, bukan untuk bantu pemimpin terus memimpin. Apalah korang ni. Sebenarnya berpolitik adalah untuk memberi keuntungan kepada rakyat. Bukan hanya sekadar untuk memastikan pemimpin kamu suka untuk terus memimpin. Itu sebenarnya. Takbir, Allahu Akbar.
Kata Kak Anwar dengan Zahid ke? Dengan siapa sajalah. Yang mana yang ada kuasa, yang sebenarnya yang ada kuasa ni bukan sekadar Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri ya. Weh, MP pun ada kuasa lah. Kalau kuasa yang kecil pun apa tak boleh guna untuk manfaat, macam mana apa dapat kuasa yang besar? Kuasa yang kecil jika kamu tidak boleh beri manfaat kepada masyarakat, macam mana kamu mendapat kuasa yang besar? Dalam jaga ku terjadi-jadi, di dalam tidur termimpi-mimpi. Siapakah gadis misteri, melambai dan terus menyepi? Jangan biarkan ku ternanti-nanti, usah mendengarkan masa berlalu pergi. Cintamu oh gadis misteri, adakah kekal dan abadi? Ini setakat ada kuasa kecil pakat jadi tokong, nak buat apa? Alhamdulillah. Siapakah gadis misteri, adakah dapat ku kenali? Puas ku temui. Firdaus wong backup DAP kot. Saya nak tanya kepada pemimpin PAS dan ahli-ahli PAS yang buat heboh kecoh isu ni. Okey. Bila bercakap baru-baru ni kan, adalah satu isu ahli parti politik Howard Lee. Dia mentafsir ayat Al-Quran surah Nisa. Jadi bila dia sebagai seorang non-Muslim lah kan, boleh ke dia mentafsirkan ayat Al-Quran tu dengan tujuan untuk pandangan dia, nak share pandangan dia ataupun pembelajaran, pengajaran. Macam mana? Dia jadi macam mana sebenarnya? Saya agak kritikal dengan DAP. Tetapi tak bermaksud saya tak berlaku adil kepada mereka. Okey? Tak berlaku adil kepada mereka. Tak boleh. Apa yang mereka cakap betul-betul. Apa yang mereka kata tak betul, tak betul. Regardless of DAP ke, PAS ke, Amanah ke, UMNO ke, PKR ke, same. Bagi saya, same. Sebab saya perlu menjawab pada Allah, saya bukan menjawab pada pemimpin politik.
kita balik kepada kaedah Islam. Pertama, semua orang boleh baca Quran. Semua orang. Dan malah kalau non-Muslim nak baca, kita galakkan. Sebab Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran, surah Baqarah, surah yang kedua, ayat 185, dia adalah hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk untuk manusia, bukan untuk muslimin saja. Siapa yang kata Quran tu hanya dibaca oleh Muslim, okey? Dan dia silap. Dia bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedua. Ketiga, bila Howardly dia baca, kita balik kepada kaedah Islam. Apa terjemahan dia, tepat ke tak tepat? Dia terjemah surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Atiyu Allah, atiyu Rasul, wa uli amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan Alhamdulillah sebutan Allah dia agak bagus dan bahasa Melayu dia agak bagus. Saya sangat suka dengan ahli parlimen kita yang mampu berbahasa Melayu dengan bagus. Saya sangat suka, tak kira parti mana. Now, itu yang menyebabkan ramai orang melonjak. Oh, kamu sebagai orang bukan Islam, berani kamu tafsir Quran. Saya tak nampak dia tafsir Quran. Yang saya nampak dia terjemah Quran. So, bila dia terjemah Quran, betul tak? Betul lah. So, apa yang salahnya? Saya tak nampak, minta maaf, saya kata saya tak nampak mungkin kontroversi sikit pendapat saya. Dan orang akan nampak pelik, Firdaus Wong backup DAP kot, lepas ni saya kena lah. But which I don't care lah. Saya tak makan duit politik, so I don't care. Nak label saya, label lah, bismillah. Yang nak label, nak fitnah saya, korang jawab depan Allah, habis cerita. Apa yang dia salah? Secara politiknya dia tak betul. Saya tak suka sikap dalam dua muka sesiapa pun. Saya nak tanya kepada pemimpin PAS dan ahli-ahli PAS yang buat heboh kecoh isu ni. Ketika ngagomeng memetik ayat Quran, ketika bersama dengan Pakatan Rakyat, kalian bertepuk tangan dan bersorak gembira. Mereka sudah hilang sesat ajaran. Saya